Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arif Hakimi bin Asilanis, merupakan ahli kumpulan 6. Antara ahli kumpulan saya ialah Khairul Intas Syazwani binti Muhammad Zaidi, Nur Nazira binti Abdul Nizam, Nur Amiratul Humaira binti Muhammad Nur dan juga Arvin Chen. Saya juga akan memperbentangkan tentang pengenalan. Peminjaman kosakata bahasa asing ke dalam bahasa Melayu telah berlaku sejak abad ke-7 lagi, iaitu ketika zaman pemerintahan Sriwijaya. Seterusnya, antara bahasa yang dipinjam ialah bahasa Sanskrit, Arab, Parsi, Portugis, Belanda, Tamil, Cina dan Inggeris. Peminjaman suatu kosakata asing dilakukan dengan dua cara, iaitu dengan peminjaman terus dan peminjaman terjemahan. Berlaku tiga aspek asimilasi, iaitu fonologi, morfologi dan semantik. Antara sebab berlaku peminjaman kosakata asing ialah untuk memperkayakan korpus bahasa Melayu. Peminjaman kosakata asing juga berlaku untuk menamakan sesuatu benda, konsep dan fenomena baru yang terdapat pada bahasa asing. Seterusnya adalah bahagian isi dan saya akan membentangkan tentang fonologi, morfologi dan semantik. Fonologi. Peminjaman daripada segi asimilasi fonologi ialah asimilasi sebutan supaya sesuai dengan penyebutan dalam bahasa Melayu. Penyebutan secara etimologi asal, penyebutan berdasarkan sistem ejaan bahasa tempatan, penyebutan berdasarkan sistem ejaan asal merupakan antara perkara penting dalam fonologi. Seterusnya adalah morfologi. Pinjaman kosakata asing melalui kaedah morfologi mempunyai tiga cara, iaitu peminjaman tanpa berlaku penggantian, sebagai contoh audio. Tiada berlaku penggantian bunyi ataupun ejaan pada perkataan ataupun kosakata audio. Seterusnya adalah kaedah kacukan, sebagai contoh ultra ungu, di mana perkataan ultra daripada bahasa Inggeris ataupun bahasa pinjaman dan ungu daripada bahasa Melayu ataupun bahasa tempatan. Akhir sekali ialah kaedah terjemah, sebagai contoh separation tunnel menjadi corong pemisah dan juga honeymoon menjadi bulan madu. Akhir sekali bahagian ini adalah semantik. Kosakata asing yang telah terima masuk akan terbit dalam mana-mana satu proses seperti perluasan makna, sebagai contoh wakaf. Wakaf pada asalnya membawa maksud berhenti, diluaskan maknanya menjadi tempat untuk berehat. Seterusnya dalam bahagian semantik ialah penyempitan makna, sebagai contoh musabakah. Musabakah di mana makna asalnya ialah segala jenis pertandingan. Apabila berlaku penyempitan makna, makna barunya ialah pertandingan tetapi khusus pada pertandingan membaca Al-Quran. Akhir sekali bahagian semantik ialah pemindahan makna, sebagai contoh gila. Makna yang baru iaitu sesuatu yang melampau atau kelebihan, sebagai contoh cantik gila, di mana perkataan asal gila ialah sebagai seorang yang mempunyai sakit mental. Itu saja daripada saya. Seterusnya saya akan bagikan kepada ahli kumpulan saya seterusnya. Sekian, terima kasih. Bahasa Cina. Kebanyakan kosakata pinjaman bahasa Cina yang dijadikan bahasa Melayu merupakan bahasa Hokkien. Kong Yuan-Zi menyatakan bahawa terdapat 261 patah perkataan pinjaman bahasa Cina dalam bahasa Melayu. Beliau turut menyatakan bahawa 10 jenis patah perkataan bahasa Cina yang dipinjam bahasa Melayu, iaitu sayur-sayuran, buah-buahan dan makanan, barang kegunaan seharian, adat istiadat, kata ganti nama dan panggilan untuk keluarga, kata bilangan, bangunan dan tempat, permainan, perjudian dan keberjayaan, jabatan, kerjaya dan posisi sosial, kenderaan dan alat pengangkutan dan perkataan-perkataan lain. Manakala Masyudi dan Yong pula menyatakan bahawa jumlah patah perkataan yang terdapat dalam bahasa Melayu ialah 341 patah perkataan, tetapi 90 patah perkataan sahaja yang masih aktif dan 251 patah perkataan tidak lagi digunakan dalam bahasa Melayu. Masyudi dan Yong menyeraikan 10 jenis patah perkataan yang dipinjam dalam bahasa Melayu, iaitu kata-kata penggunaan harian, alat-alat di rumah, panggilan dan gelaran, makanan dan minuman, ubat dan haiwan, adat dan agama, pakaian dan persolekan, perjudian, pentadbiran dan perniagaan. Berdasarkan sejarah dan kajian yang dijalankan telah membuktikan bahawa bahasa Cina banyak digunakan dalam peminjaman bahasa Melayu. Bahasa Tamil.
Jumlah perkataan bahasa Tamil tidak terlalu banyak dalam kosakata bahasa Melayu. Di samping itu, perbualan seharian antara orang Melayu dan orang India punca berlakunya pinjaman bahasa Tamil menurut Zainal Abidin Ahmad 1965. Perbualan harian masyarakat Melayu dan India penting bagi membina jumlah perkataan bahasa Melayu tersebut yang diguna pakai sehingga kini. Okey, seterusnya contoh perkataan yang dipinjam bahasa Melayu daripada bahasa Tamil iaitu apam, masam, kari, dobi dan kuil. Sebenarnya ada banyak lagi tapi inilah antara contoh yang saya boleh tunjukkan. Okey, yang seterusnya wujudnya bahasa Pidgin di Pulau Pinang ataupun bahasa Pasar. Contoh perkataan Nana, Tambi, Nani, Tok Caca dan Mama. Jawi peranakan di Malaysia kini masih menggunakan bahasa Pidgin ni tau, ataupun bahasa Pasar. Bahasa Portugis. Bahasa Portugis merupakan bahasa pemerintahan dan perdagangan di tanah Melayu pada ketika dahulu. Ianya mempengaruhi aspek kosakata, nahu, bunyi dan imbuhan. Nahu ni bermaksud maksud. Lahirnya perkataan baru dalam bahasa Melayu. Contoh perkataan keju, nanas, almari, roda dan sekolah yang diguna pakai sehingga hari ini. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Amiratul Humaira. Sekarang saya nak cakap tentang bahasa Sanskrit. Pengaruh bahasa Sanskrit berlaku pada zaman bahasa Melayu kuno pada abad ke-7 hingga abad ke-13. Bahasa Sanskrit dibawa oleh pedagang India yang berdagang di Kepulauan Melayu dan disebarkan oleh Sami atau pendeta yang beragama Hindu dan Buddha. Pengaruh bahasa Sanskrit juga meresap ke dalam bahasa Melayu menerusi epik Hindu yang berjudul Ramayana dan Mahabharata. Penemuan 4 buah batu bersurat abad ke-7 pada zaman Kerajaan Melayu Sriwijaya menjadi bukti konkret pengaruh bahasa Sanskrit. Tulisan Pallava yang berasal daripada skrip Grantha tercatat pada batu-batu bersurat. Aspek-aspek bahasa Melayu yang dipengaruhi oleh bahasa Sanskrit ada 3. 1. Kosakata, 2. Imbuhan, 3. Sistem bunyi. Pengaruh bahasa Arab meresap ke dalam bahasa Melayu melalui dengan kedatangan Islam ke alam Melayu. Terdapat 2 arah kemungkinan kedatangan Islam ke Kepulauan Melayu. 1. Timur, merujuk kepada negara China menurut Syed Naqib Al-Atas. Pengemara China sudah ada penempatan orang Islam di Sumatera Utara pada tahun 674 Masihi. Kewujudan berpunca daripada kekacauan politik yang berlaku di China pada zaman Raja Haisong. 2. Barat, merujuk kepada tanah Arab atau Parsi dan India. Terbukti melalui hikayat Aceh yang menyatakan bahawa Islam memasuki Sumatera Utara kira-kira tahun 1112 Masihi dengan kedatangan mubalik Islam yang bernama Syekh Abdullah Arif. Pertapakan Islam di Kepulauan Melayu menyebabkan proses pengislaman penduduk berjalan dengan pesat dan dengan mudahnya pengaruh bahasa Arab tersebar. Golongan yang giat mengislamkan penduduk tempatan ialah pendakwah, alim ulama, pedagang Islam. Pihak pemerintah atau golongan istana yang memeluk agama Islam menyebabkan proses pengislaman berjalan dengan lancar dan mudah juga merupakan punca tersebarnya pengaruh bahasa Arab dengan cepat. Proses pengislaman bukan sahaja mengubah kepercayaan dan agama penduduk, tetapi juga memberi kesan terhadap budaya, sastra dan bahasa. Aspek bahasa Melayu yang dipengaruhi bahasa Arab ada 5. 1. Tulisan, 2. Kosakata, 3. Struktur ayat, 4. Bunyi, 5. Imbuhan. Terima kasih saudari Amira. Hai dan Assalamualaikum, saya Khairu Indah Suzani akan menyambung perbincangan kita pada hari ini.
Oleh itu, bahasa terakhir bagi topik kita hari ini ialah bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris mula meresap masuk ketika Inggeris mula bertapak di Pulau Pinang pada tahun 1786. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan bahasa Inggeris begitu terpengaruh dalam bahasa Melayu. Antaranya ialah dasar pemerintah penjajah yang mengutamakan bahasa Inggeris. Selain itu, bahasa Inggeris merupakan bahasa rasmi ketika pemerintahan Inggeris. Akhir sekali adalah pendidikan Inggeris telah meningkatkan bilangan para penutur bahasa Inggeris dalam kalangan orang Melayu. Namun begitu, terdapat dua imbuhan sahaja dalam bahasa Inggeris, iaitu imbuhan awalan dan juga imbuhan akhiran. Terdapat sebanyak 10 imbuhan awalan dan manakala terdapat sebanyak 12 imbuhan akhiran dalam bahasa Inggeris. Kesimpulan ringkas mengenai pinjaman bahasa Inggeris dalam bahasa Melayu adalah ia mempunyai kesan baik dan juga kesan buruk. Antara kebaikannya ialah ia dapat menambah ketepatan maksud konsep yang ingin diperkatakan. Manakala kesan buruknya pula, ia akan menyebabkan bahasa Melayu itu sendiri hilang identitinya. Hal ini juga boleh menyebabkan lama-kelamaan ciri-ciri dalam bahasa Melayu akan mula pupus. Kesimpulannya, para pekaji telah memilih sebanyak 6 bahasa untuk menjalankan kajian ini. Antaranya ialah bahasa Sanskrit, bahasa Arab, bahasa Cina, bahasa Tamil, bahasa Portugis dan juga bahasa Inggeris. Peminjaman bahasa merupakan satu proses yang amat penting dalam memperkembangkan sesuatu bahasa. Maka secara langsung dan tidak langsung, ia bukan sahaja dapat memperkayakan khazanah pembandaran kata dalam bahasa Melayu, ia juga boleh menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan juga bahasa lingua franca di Nusantara. Akhir kata, pinjaman kata telah memberi impak yang besar kepada masyarakat di mana ianya memperkayakan bahasa dan juga memperkemaskan komunikasi kebahasaan. Justru peminjaman kata ini telah memberi impak yang amat besar dalam perluasan pembendaharaan kata bahasa Melayu. Oleh itu, sekian saja daripada saya dan juga ahli kumpulan saya dalam pembentangan tajuk kami hari ini. Sekian, terima kasih.